Kita akan bercerita tentang checkmate. PN sudah kena checkmate. So checkmate daripada segi mana? Saya 2-3 kali dah cakap checkmate tapi orang tak percaya. Masih lagi kata kerajaan akan tumbang. Yang kau nak percaya sangat ni kenapa? Aku kata checkmate dah. Kenapa kau cakap checkmate? Malam ni saya cerita checkmate dia. Perikatan Nasional checkmate dah habis. So kerajaan akan kukuh sehingga another 4 years. Selepas ini nak lawan balik, kita lawan balik dalam next PRU. Itu tak ada isu, tuan-tuan. Kita kena faham. PRU kita lawan. Tapi sementara ini kerajaan kukuh dan kita akan ceritakan pengkhianatan dan kekukuhan tersebut. Okey. Dan seterusnya, kenapa PN checkmate? Kepimpinan baru UMNO kukuhkan kerajaan Anwar Ibrahim. Baik. Kepimpinan ahli baru MT UMNO yang dilantik bagi penggal 2023-2026 diharap dapat memberikan kestabilan kerajaan perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Profesor Dr. Azmi Hassan berkata, kerana tidak dapat dinafikan lagi sebahagian besar kepimpinan baharu yang dipilih tersebut majoritinya daripada kumpulan Presiden UMNO yang juga timbalan Perdana Menteri. Apabila Presiden mendapat sokongan daripada kumpulan naib Presiden, Majlis Tertinggi dan ketua-ketua sayap, maka sudah pasti segala hal tuju yang dirancang Presiden juga menjadi mudah dan secara tidak langsung memberi kesan kepada kerajaan perpaduan walaupun bukan semua ahli parlimen UMNO berada dalam kepimpinan itu. Dan lebih penting, sampai 30% atau 54 muka baharu yang terpilih sebagai ketua bahagian UMNO yang berjaya menewaskan calon yang menjadi mantan sebelum ini menunjukkan akar umbi mahu nafas baharu dalam kepimpinan UMNO sebelum ini. Ini adalah nama nama-nama yang telah terpilih lah, antara Vice President Wan Rosdi Wan Ismail, Muhammad Khalid Nordin dan Johari Abdul Ghani. Itu Vice President. Kemudian yang lain adalah Supreme Council Members lah. Beliau juga menjangkakan dengan kepimpinan UMNO yang baru ini masalah dalam seperti percakaran dan sabotaj kepada parti sendiri yang sebelum ini memberi imej buruk kepada parti tidak akan berulang. Sebelum ini kepimpinan UMNO tidak dapat menumpukan tugas hakiki menguatkan parti kerana ada masalah dalaman. Namun sekiranya perkara ini dapat diatasi dengan kepimpinan baru, maka tidak mustahil lebih banyak strategi yang dapat dilakukan. Baik. Saya kata sebelum ini dalam live saya kata, even sewaktu kerajaan perpaduan, even sebelum kerajaan perpaduan, dia ada satu grup yang akan melawan Zahid. Ni sebelum kerajaan perpaduan saya cakap, ada satu grup yang akan lawan Zahid. Dan grup ni adalah grup yang pro kepada Perikatan Nasional. Zahid tak pro kepada Perikatan Nasional. Bagi Zahid, dia nak jalan sendiri. So grup ni akhirnya terpinggir. Kita tengok grup-grup yang terpinggir ni sama ada mereka tidak dipertandingkan semula, atau mereka dipecat, atau mereka digantung, atau mereka disisihkan. Noh Omar antaranya, Khadi Jamaluddin antaranya. Kalau kita tengok Pasir Salak, Tajuddin Ramli antaranya. Kalau kita tengok Anwar Musa antaranya. Kalau kita tengok Hishamuddin Tun Hussein antaranya. Dan saya kata dulu, ada gerakan antara Hishamuddin dan juga Azmin dalam nak menjatuhkan Zahid Hamidi bagi mengukuhkan kerajaan Perikatan Nasional pada waktu itu. Dan sepatutnya dalam pilihan raya yang PRU yang ke-15 yang lepas, ada gabungan di antara PN dengan UMNO. Namun begitu yang menghalang hubungan tersebut adalah Zahid Hamidi. Now, isu dia tuan-tuan. Sekarang ini, saya kata, the only way kerajaan PN ni boleh kukuh, saya kata, adalah dengan menewaskan Zahid. Dan saya buat satu video bagaimana saya kata kesilapan besar Hamzah Zainuddin ialah dia tidak mengharamkan UMNO. Kalau diharamkan UMNO pada waktu itu, Zahid Hamidi gone, kumpulan Hishamuddin boleh tubuh UMNO baru lagi, maka dia boleh berkuasa dan buat kerjasama dengan Perikatan Nasional. Dan kalau UMNO bergabung dengan Perikatan Nasional, duduk di bawah Bersatu dan Perikatan Nasional, Pakatan Harapan habis tuan-tuan. Saya diinterview di dalam Sinar Harian hari itu kan, dalam Sinar Harian. Saya kena interview hari tu. Dia tanya saya, adakah kalau sekiranya PN dan juga UMNO ni bergabung, BN bergabung, Pakatan Harapan akan habislah, akan kalahlah teruk. Saya kata ya. Kalau bergabungan mereka, Pakatan Harapan boleh tergugat teruk, saya kata. Isu dia adalah mereka takkan bergabung. Kerana apa? Masing-masing ada ego. PN selagi mana Hishamuddin ada kat situ, selagi mana Muhyiddin ada kat situ, dia takkan nak bergabung dengan UMNO. UMNO selagi Zahid ada kat situ, dia takkan nak bergabung dengan Muhyiddin Yassin. So, fokus UMNO dalam 4 tahun akan datang ni adalah perkukuhkan UMNO dan jawab satu persoalan besar. Adakah kita lawan atau kita akan bergabung dengan Pakatan Harapan untuk the next election?
That is the central question yang akan ditanya dalam tempoh 4 tahun ini. Now, apa lagi gerakan yang boleh dilakukan oleh PN untuk nak menjatuhkan kerajaan ini, tuan-tuan? Saya dah kata tak ada gerakan dah. Cukup jumlah ke tak cukup, tak ada gerakan itu, dah tak ada. There is no such thing as another gerakan. Malah, janganlah terkejut selepas ini, PAS dan juga Bersatu akan berpisah. Sekarang ini sudah ada ura-ura PAS dan juga Bersatu sedang fraction sekarang ini. Jarang apa yang saya cakap dan maklumat yang saya dapat ni jarang tak betul, tuan-tuan. Fraction di antara PAS dan juga Bersatu ni bermula tempoh hari apabila Perhimpunan Agung Bersatu PAS tak hantar wakil. Ada yang tanya, PKR itu buat kongres ada ke wakil? Ada Anthony Lok, ada Amanah, ada Mujahid Yusof Rawa saya nampak ke depan, Anthony Lok saya nampak ke depan dengan DAP, PKR, DAP, Amanah, kemudian PKR of course lah. Dalam APCO ada, APCO pun ada. So wakil mereka ada duduk depan sebelah presiden. Tetapi ini tidak berlaku. Okey, even katakanlah kalau dihantar, yalah baru-baru ni dia kata hubungan kami elok dan sebagainya. Tak. Fraction tu berlaku kenapa, tuan-tuan? Yang paling besar fraction itu berlaku adalah kerana Bersatu gagal menunaikan janji untuk bawa kerajaan baru. Itu je. Itulah sebabnya hari ini saya dedahkan. Kegagalan Bersatu bawa kerajaan baru, nak membentuk kerajaan baru, menyebabkan PAS rasa kecewa mereka telah ditipu. Dia tak boleh jawab lagi, tuan-tuan. Bila Tuan Guru Haji Hadi, saya sebut Tuan Guru, bila Haji Hadi kata dia tu, jangan risau, cukup jumlah. Pada masa itu dia dijanjikan cukup jumlah. Dia dikatakan bahawa sudah cukup jumlah, dah boleh bentuk kerajaan, dan dia beritahu orang dia. Problem is Bersatu rupanya not serious. Dan kalau tuan-tuan perasan, yang duk bercakap jatuh kerajaan ni siapa, tuan-tuan? PAS. Hadi yang cakap kerajaan akan jatuh. Bersatu tak cakap pun. Kan? Bersatu ikut belakang. Sedangkan ketua pembangkang Bersatu, so siapa? Lead siapa ni? PAS nak ke depan, tapi yang jadi ketua pembangkang Bersatu, Hamzah Zainuddin ketua pembangkang, not even presiden pun, dia Setiausaha Agungnya. Tiba-tiba dia jadi ketua pembangkang. Fraction ini yang akan melemahkan Perikatan Nasional, tetapi akan menguatkan UMNO kembali. So, persoalan yang saya bawa tadi, adakah akan berlaku pertemuan PH dan juga PN dalam the next election? Yang tu kita akan kena tunggulah. The next one year or even 2 years before election. Another 4.5 years lagi. Tapi buat masa ni, kita kata fokus kepada kerajaan yang ada sekarang ini. Kita fokus kepada kemajuan dan juga fokus kepada reform yang kita nak buat. Buat yang terbaik, bantu kerajaan ini. Bukan setakat bantu Datuk Seri Anwar Ibrahim, bantu kerajaan ini untuk menjadi yang terbaik. Itu pesanan saya kepada semua lah, insyaAllah. So, saya menjalankan tanggungjawab saya kat sini. Dan untuk makluman juga, tuan-tuan dan puan-puan, saya bukan JECOM. Ramai yang komen. Sorry, kau JECOM ke? Saya tidak terlibat dengan JECOM di bawah Prof. Agus. Saya tidak terlibat langsung atau tidak langsung. Ya, mereka kawan-kawan saya. Ada dalam JECOM itu kawan-kawan saya. Saya tak nafikan. Tetapi saya tidak terlibat langsung atau tidak langsung dalam JECOM. Apa yang JECOM buat, itu adalah usaha JECOM sendiri. Tidak ada kena-mena dengan saya. Oh, sombong kau tak nak join JECOM. Bukan. Saya ada pandangan, bukan bercanggah dengan JECOM, tak ada. Bagi saya, biar JECOM jalan usaha dia. Alhamdulillah, teruskan. Biarlah apa orang kata TikTokers harapan, teruskan. Saya tak masuk TikTokers harapan pun. Dan saya teruskan jalan saya. Kita masing-masing yang jalan. Yang penting tujuan kita sama, matlamat kita sama. Bagaimana kita berjalan, nak guna kereta ke, nak guna kereta api, kapal terbang ke, nak berjalan, nak berlari ke, masing-masing punya kaedah dan cara. Okey? Sekian saja daripada saya. PN sudah checkmate, tuan-tuan. UMNO semakin mengukuh. Bila UMNO dah ke depan, MIC, MCA tak boleh kata apa. MIC, MCA tak boleh kata apa. Wee Ka Siong tak boleh kata apa. Dia kena ikut je. Kan? GPS pun tak boleh kata apa. Dia kena ikut je apa yang UMNO bawa. Direction ini bawa oleh kerajaan yang ada sekarang ini. Baik. Terima kasih saya ucapkan kepada semua. Sekian saja daripada saya. Terima kasih 8,000 yang menonton. 1.3 di TikTok, 33 di Instagram, dan saya pun tak tahu berapa ramai ni di Twitter Space. Mungkin ramai lah. Okay, 90-100, almost 100 dekat Twitter Space. Terima kasih saya ucapkan kerana terus bersama dengan saya, yang share, yang like, yang
tak sampai 200k ni macam ni kan. Terima kasih saya ucapkan, dan insya-Allah kita akan menang pilihan raya negeri, kita pertahankan negeri-negeri kita menang, dan kita cuba rampas negeri-negeri yang sekarang ini semakin goyah di bawah PAS. Sikit kaitan tentang tanggungjawab saman Ahli Parlimen Kuala Terengganu kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar Ibrahim telah menyaman Ahli Parlimen Kuala Terengganu Ahmad Amzad Hashim berkenaan dengan dakwaan bahawa Anwar Ibrahim menerima gaji 15 juta. Sewaktu, saya bagi gambaran sedikit. Sewaktu Anwar Ibrahim menjadi Menteri Penasihat Ekonomi Selangor, beliau mengatakan bahawa beliau hanya menerima gaji RM1. Sebab masa itu bagi Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang penting tanggungjawab dia. Gaji tak penting. Kemudian dalam ceramah PAS, masa itu ada beberapa orang mengatakan Anwar Ibrahim tipu. Anwar Ibrahim menerima gaji 15 juta sebenarnya, bukannya RM1. Itu penipuan. Saya cakap lah, mungkin lebih kurang macam tu dia cakap. 15 juta dia kata. Baik, Anwar Ibrahim kata, okey, kalau itulah demikian kata kamu, aku saman. So Anwar Ibrahim saman. Right. So bila saman, sebelum saya cerita saman tu, bila disaman, so masuklah mahkamah hari ini. So Ahli Parlimen Kuala Terengganu mengatakan, dalam saman defamation, dalam saman fitnah ni tuan-tuan, apa yang perlu dilakukan oleh orang yang memfitnah ini, orang yang didakwa itu, perlu lakukan. Yang dia perlu lakukan ada dua. Pertama, sama ada dia membuktikan fakta itu benar, atau dia membuktikan bahawa dia ada justifikasi. Dia berkata itu atas dasar yang betul. So hari ini Ahli Parlimen Kuala Terengganu ni kata, saya ada justifikasi saya. Apa justifikasi dia? Kita baca. Alright. Tanggungjawab moral saya untuk beritahu Anwar dibayar 15 juta. Ahli Parlimen Kuala Terengganu Ahmad Amzad Hashim menegaskan dia mempunyai tanggungjawab moral, sosial dan politik untuk memaklumkan kepada orang ramai mengenai bayaran sebanyak 15 juta yang didakwa diterima oleh Anwar Ibrahim. Ahli Parlimen PAS itu berkata demikian sebagai sebahagian daripada pembelaan berhubung keistimewaan yang layak, ulasan ini dipanggil justified, ada satu demi term, ulasan yang saksama dan justifikasi terhadap saman oleh Perdana Menteri. Pada 22 Disember tahun lepas, Anwar memfailkan saman sivil berhubung kenyataan Amzad bahawa pengerusi Pakatan Harapan itu berbohong memperolehi gaji RM1 semasa penasihat ekonomi Selangor. Saman itu juga difailkan berhubung kenyataan Amzad mengenai pengampunan di-Pertuan Agong yang membebaskan Anwar dari penjara atas kes liwat 2. Anwar yang juga Presiden PKR mendakwa Amzad melalui TikTok membuat beberapa kenyataan berunsur fitnah kepada sekumpulan pelanggan semasa menjamu selera di sebuah restoran pada 7 Disember lepas. Baik. Now, saya tahulah kes ni akan jadi macam mana. Cuma saya nak cerita secara umum. Apakah ini nama sebagai qualified statement ataupun benda tu sebagai justified? Satu kenyataan yang berjustifikasi. Tuan-tuan, justifikasi ni bila kita komen di atas perkara yang betul. Itu justifikasi. Katakanlah contoh, Anwar terima 15 juta. Betul, katakanlah contoh. Anwar betul terima 15 juta gaji. Terima kasih Danish. Dia betul terima 15 juta gaji. Katakanlah. Kemudian dia pun buat komen. Sepatutnya Anwar tak terima 15 juta. 15 juta itu tidak betul. 15 juta itu macam ni. Patutnya duit itu dikembali kepada rakyat, contoh. Ataupun 400 juta diberikan kepada Kerajaan Kelantan. Tiba-tiba Kerajaan Kelantan bukannya selesaikan masalah air, dia beli kereta Mercedes, naikkan gaji MP ataupun gaji Exco. Kemudian saya buat komen, kenapa buat macam ni, tak sepatutnya macam tu, sebagainya. So apa beza di antara dua ni tuan-tuan? Yang pertama, Anwar tidak menerima 15 juta. Dia kata Anwar tipu. Apa beza? Yang pertama, Anwar kata dia tidak terima 15 juta. Kemudian Ahli Parlimen Kuala Terengganu ini kata Anwar tipu. Itu kejadian pertama. Kejadian kedua, Anwar memang terima 15 juta, cuma Ahli Parlimen Kuala Terengganu ini komen, tak wajar Anwar terima 15 juta. Beza tak dua ni? Tuan-tuan nampak tak beza di antara dua perkara ni? Satu, dia kata Anwar terima 15 juta, sedangkan Anwar kata dia tak terima. Yang kedua, Anwar memang terima 15 juta. Dia komen bahawa tidak wajar Anwar terima 15 juta. Bezanya tuan-tuan, yang kedua ni, yang Anwar terima 15 juta dan dia tidak wajar, itu dipanggil justified comment.
Itu boleh. Itu tak ada masalah. Macam juga saya komen tak wajar kerajaan PAS belanjakan duit 400 juta nak beli kereta Mercedes. PAS beli kereta Mercedes tak tuan-tuan? Kerajaan PAS Kelantan beli tak kereta Mercedes? Beli. Dia beli masa bila? Selepas dia terima 400 juta. So adakah saya boleh disaman kerana fitnah? Tak boleh. Kerana apa? Kejadian itu betul-betul berlaku. So kalau dia tak beli kereta Mercedes, itu fitnah. So fitnahnya kat mana? Bila dia kata Anwar terima 15 juta, sedangkan Anwar kata saya tak terima 15 juta. So yang itu tak boleh dikatakan sebagai justified. Baik. So dekat mana? Dekat yang dia boleh dikatakan yang defend yang dia boleh guna selepas ini. Kalau dia nak defend. Kalau dia nak defend diri dia, satu je cara. Dia kena buktikan Anwar terima 15 juta. So daripada hari ini kita nampak dia tak boleh nak buktikan, tuan-tuan. Kalau dia boleh buktikan, dia tak guna yang justifikasi tu. Dia tak guna defense itu. Dia akan buktikan. Bawalah bukti. Baik, saya ada bukti dia. Ini slip gaji Anwar Ibrahim sepanjang menjadi penasihat Kerajaan Negeri Selangor 15 juta dan telah diautentikatkan oleh SUK Kerajaan Negeri Selangor, SUK Kerajaan Negeri Selangor dan juga perolehan yang membayar gaji Kerajaan Selangor. Ini dokumen-dokumen dia. Maka dengan ini sah Anwar menerima 15 juta dan kenyataan saya adalah benar dan bukan fitnah. Itu defense. Itu defense. Kalau moral, secara moral ni saya kena cakap. Tapi kalau benda tu tak betul, moral ke tuan-tuan? Bermoral ke? Adakah dikatakan sebagai tugas tanggungjawab moral kalau benda itu tidak bermoral pun? Kalau benda itu tak bermoral, macam adakah itu boleh dipanggil sebagai tanggungjawab moral? Itu soalan dia. Baik, membawa saya kepada PAS. Itulah saya kata PAS ni, tuan-tuan. Ni baru saman kepada ahli Parlimen Kuala Terengganu. Ni Sanusi ni next one ni. Sanusi is the next one. Dia kata dia tak akan beralah, dia tak takut. Dia kata, okey, kita tengok lepas ni Sanusi berani tak berani.